Okey, baiklah murid-murid. Jadi pada hari ini cikgu akan menerangkan mengenai tajuk teknologi pembuatan produk. Okey, jadi teknologi pembuatan produk ini ianya terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah kaedah konvensional, manakala kaedah yang kedua adalah kaedah moden. Okey, jadi kaedah konvensional ini maksudnya adalah ianya menggunakan tangan, memerlukan individu yang berkemahiran dan mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Okey, contoh kaedah konvensional adalah seperti mengecat menggunakan berus cat, dan yang kedua memotong kayu dengan gergaji. Okey, jadi kedua-dua aktiviti ini memerlukan kamu menggunakan tangan. Okey, yang kedua adalah kaedah moden. Okey, kaedah moden ini menggunakan mesin dan ia lebih cepat dan tepat. Okay, contoh kaedah moden adalah memotong kayu menggunakan mesin gergaji kayu. Dan yang kedua adalah mengecat menggunakan mesin penyembur cat. Okey, jadi kaedah moden ini ianya lebih cepat disebabkan kita membuat sesuatu produk itu menggunakan mesin. Jadi bila guna mesin, automatik kerja yang dilakukan adalah lebih cepat. Okey, sekarang kita tengok maklumat yang perlu ada dalam lakaran 3D. Jadi sebelum kamu menghasilkan sesuatu, perkara pertama yang perlu kamu buat adalah membuat lakaran 3D. Okey, jadi dalam lakaran 3D kamu perlu masukkan bahan yang digunakan. Contoh dia, kamu hendak buat rak buku. Jadi dalam lakaran rak buku itu tadi, kamu perlu nyatakan apakah bahan yang digunakan. Okey, contohnya kayu. Okey, yang kedua adalah penyambungan yang digunakan. Okey, apa jenis penyambungan yang digunakan? Adakah kamu menggunakan gam kayu? Adakah kamu menggunakan paku? Dan sebagainya. Seterusnya adalah jenis kemasan produk. Okey, bagaimana kamu hendak mencantikkan sesuatu produk kamu? Okey, contoh kemasan yang boleh digunakan adalah seperti cat, silek, lekar. Okey, yang itu perlu dimasukkan ke dalam lakaran. Okey, seterusnya kamu perlu menyatakan fungsi produk. Apakah fungsi produk tersebut? Dan yang terakhir adalah elemen yang digunakan. Okey, jadi elemen dan prinsip reka bentuk perlu ada dalam setiap lakaran 3D yang dibuat. Contoh elemen yang boleh dimasukkan adalah seperti garisan, bentuk dan sebagainya. Okey, sekarang kita lihat pula menganalisis lakaran 3D. Jadi dalam menganalisis lakaran 3D ada aspek yang perlu diberi perhatian. Jadi aspek yang perlu dititik beratkan adalah rupa yang menarik. Yang kedua, kesesuaian bahan. Yang ketiga, penggunaan warna yang menarik. Dan seterusnya adalah saiz yang sesuai. Tekstur, adakah ianya mempengaruhi fungsi produk? Dan yang terakhir adalah rupa bentuk tidak berbahaya. Jadi kesemua aspek ini perlu diberi perhatian semasa melakukan analisis lakaran 3D. Okey, yang terakhir pada hari ini adalah kepentingan analisis lakaran 3D. Kenapa kita perlu menganalisis lakaran yang telah kita buat? Okey, yang pertama adalah untuk mencari kecacatan sekiranya ada. Okey, sekiranya ada berlaku apa-apa masalah ataupun kekurangan pada produk itu, okey, jadi kamu boleh buat penambahbaikan. Itu kepentingan analisis lakaran tadi. Okay, yang kedua adalah membuat penambahbaikan. Okey, jadi kenapa perlu buat penambahbaikan? Yang pertama adalah memenuhi cita rasa pengguna. Kita hendak memenuhi kehendak pengguna. Okey, yang kedua mengikut trend semasa. Okey, mengikut trend semasa yang ada di pasaran. Yang ketiga, menyaingi produk sedia ada di pasaran. Dan seterusnya mengikut kehendak pasaran semasa ataupun untuk menambah fungsi produk. Okey, yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Okey, 5 ini merupakan faktor mengapa penambahbaikan perlu dilakukan pada lakaran.
Okey pelajar, sekian sahaja untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di sesi PDPR seterusnya. Terima kasih.